Maka dijawabnya, maka tak kala itu harus ia wali kahwinkan yang bukan kufunya. Harus ia kahwinkan dia dengan bukan kufunya. Seperti berkata ia bagi wakilnya, kahwinkan siapa yang ia kehendak, maka harus dikahwinkan dia dengan yang bukan kufunya dengan redanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi keadaan soalan pada pagi ini berbeza dengan yang sebelum ini. Sebelum ini soalannya, adakah harus bagi wali mujbir berwakil pada mengkahwinkan akan walinya dengan tiada izinnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak, harus atau tidak wali mujbir wakilkan kepada pihak yang lain untuk mengkahwinkan walinya dengan tiada izinnya? Jawabnya, harus wali mujbir wakil mengkahwinkan walinya dengan ketiadaan izinnya, dan tiada disyaratkan ditentukan zaujnya, tetapi sunat bagi wakil minta izin daripadanya jua, dan memadalah izinnya itu diamnya. Dan wajib wakil ihtiyat, maka jangan dikahwinkan dia melainkan dengan mahar mithil. Jika tiada ada yang raghibnya, maka jika ada yang raghibnya, maka dituntut yang lebih daripada mahar mithil, dan jangan dikahwinkan dia melainkan dengan kufunya. Jadi soalan sebelum ni, boleh kahwin tapi mesti dengan kufunya. Kufu makna yang sama taraf dengan perempuan yang akan dikahwinkan. Jadi wali boleh mewakilkan kepada orang yang tertentu untuk dikahwinkan si gadis perempuan yang ia jadi wali. Cuma syarat di sini sebut dengan ditentukan dengan wajib wakil wa ihtiyat. Wakil yang menerima wakil wajib ihtiyat, maka jangan dikahwinkan dia melainkan dengan mahar misil. Mestilah wali itu nak mestilah wakil yang menerima wakil nikah itu kahwinkan dengan mahar misil. Yang pertama. Yang kedua, dikahwinkan dengan kufunya, dengan yang sama taraf dengannya. Jadi kalau pagi ini pula soalannya, jika berkata muwallinya, perempuan yang nak dikahwinkan, apa yang dia sebut? Kahwinkan daku siapa yang engkau kehendak. Perempuan itu sendiri memberi keizinan kepada wali, kahwinkan dia dengan siapa yang ia kehendak. Maksudnya siapa yang dipilih oleh walinya. Maka jawab di sini, maka tak kala itu harus ia kahwinkan yang bukan kufunya. Maka ketika itu wali boleh kahwinkan perempuan itu walaupun bukan dengan setaraf dengannya. Sebab apa? Sebab perempuan itu, si gadis yang akan dikahwinkan itu telah memberi keizinan siapa yang ia kehendak. Maksudnya siapa yang disukai, siapa yang dipilih oleh walinya. Maka ayah atau tok wan boleh kahwinkan dia walaupun bukan dengan kufunya, walaupun bukan dengan setaraf dengannya. Contohlah, perempuan tadi orang yang berjawatan besar, orang yang ada kedudukan yang tinggi, orang yang dihormati, orang yang disegani. Boleh atau tidak walinya mengkahwinkannya dengan orang yang biasa-biasa, orang yang tidak ada apa-apa kedudukan, orang yang tak mempunyai apa-apa jawatan. Maka di sini orang yang diberi, orang yang menjadi wali boleh mengkahwinkan perempuan itu walaupun bukan dengan kufunya, walaupun bukan dengan setaraf dengannya, dengan perempuan yang akan dikahwinkan. Seperti berkata ia bagi wakilnya, begitu juga wali boleh berkata kepada wakilnya yang akan ditaukilkan untuk mengahwinkan perempuan itu, kahwinkan siapa yang ia kehendak. Samalah juga, wakil boleh juga pilih mana-mana lelaki yang pada pandangan dia layak untuk menjadi suami bagi perempuan yang akan dikahwinkan. Maka di sini sebut, maka harus dikahwinkan dia dengan yang bukan kufunya dengan redanya. Boleh dikahwinkan perempuan tersebut walaupun bukan kufunya, walaupun bukan yang setaraf dengannya, dengan redanya, makna dengan reda perempuan itu. Jadi kena tanya juga lah, walaupun bukan kufu, kena tanya reda atau tidak. Kamu akan dikahwinkan dengan si fulan bin si fulan. Kalau nak kira taraf, tak setaraf.
Kamu pengajiannya PhD. Contoh, kamu pengajiannya PhD. Degree yang ketiga, degree yang terakhir. Ini pula orang biasa-biasa. Redha atau tidak? Kalau redha, boleh dikahwinkan. Walaupun bukan dengan kufunya, walaupun bukan yang setaraf dengannya. Berbeza dengan persoalan yang minggu lalu, wakil wali tidak boleh mengkahwinkan, melainkan yang pertama dengan mahar misli, mahar yang setaraf dengannya. Walaupun wali telah memberi keizinan kepada wakil untuk mengkahwinkan perempuan yang di bawahnya, yang di bawah kewaliannya, walaupun begitu wakil kena kahwinkan dia dengan mahar misli. Yang kedua, kahwinkan dia dengan yang kufu dengannya, yang setaraf dengannya. Walaupun tanpa izin daripada perempuan yang ingin dikahwinkan. Walaupun bukan izin. Walaupun perempuan yang akan dikahwinkan itu belum memberi izin. Tanpa izin. Wali mujbir boleh mengkahwinkan dia, dan wali mujbir boleh mewakilkan dia pada pihak yang lain untuk kahwinkan perempuan itu dengan syarat dengan sama mahar misli, mahar yang setara, mahar yang setara pada waktu itu. Dan mestilah pula dengan kufunya yang setara dengannya. Soalan pada pagi ini, kalaulah perempuan itu sendiri memberi keizinan, kahwinkanlah daku dengan siapa yang kamu kehendak. Dengan siapa yang kamu kehendak. Maka di situ boleh wali atau wakil kepada wali kahwinkan perempuan itu dengan yang bukan kufu, yang bukan kufu, yang bukan setara dengannya. Soalan seterusnya, apa hukumnya jika wali yang bukan mujbir? Bukan wali mujbir. Soalan yang sebelum ini, wali mujbir. Dalam mazhab kita Syafi'i, wali mujbir hanya 2 orang, iaitu ayah dan datuk. Yang lain-lain bukan wali mujbir, tidak ada kuasa untuk mengkahwinkan si gadis walaupun bukan dengan izinnya. Di sini disebut apa hukumnya jika wali yang bukan mujbir, seperti bapanya pada sayyid, bapa bagi si janda. Dan kalau dia anak gadis, itu wali mujbir. Tapi kalau janda, dia bukan lagi wali mujbir, walaupun dia ayah. Walaupun dia ayah bagi perempuan yang akan berkahwin, tapi oleh kerana status perempuan itu telah pun janda, maka tidak lagi ayah itu dianggap sebagai wali mujbir. Di sini soalannya, apa hukumnya jika wali yang bukan mujbir, seperti bapanya pada sayyid, adakah boleh ia wakilkan atau tiada? Boleh atau tidak, wali yang bukan mujbir, seperti ayahnya sendiri pada anaknya yang telah janda, wakilkan pada pihak yang lain. Wakilkan kepada tuan imam, wakilkan pada mana-mana individu yang disukai, yang dia pilih, boleh atau tidak? Maka jawabnya sini, adapun jika wali yang bukan mujbir atau bapanya, jika adalah anaknya itu sudah sayyid, wali bukan mujbir makna abang, abang sekandung seibu sebapa, ataupun saudara lelaki seibu sebapa, itu bukan wali mujbir. Ataupun bapanya, bapanya sendiri, tetapi anaknya itu sudah sayyid, sudah pun janda. Jika berkata ia baginya, jika berkata ia baginya, wakilkan, maka harus diwakilkan. Jika berkata ia baginya, berkata perempuan yang sayyid bagi wali, wakilkan, boleh lantik wakil. Kalau ayah, ini si janda ni, kalau ayah tak mau jadi wakil, maka tak mau jadi wali, maka wakilkan. Maka harus diwakilkan dia. Pada ketika itu barulah boleh diwakilkan. Ayah nak pergi haji, nak menunaikan haji, ayah nak pergi ke luar negeri, ayah nak pergi tempat yang jauh, maka si perempuan yang janda, dia sebut pada ayah dia, wakilkan. Wakilkan. Tak boleh wali mujbir buat satu keputusan, melainkan si janda tadi sebut wakilkan, maka harus diwakilkan dia, diwakilkan kepada pihak yang lain. Dan harus ia kahwinkan dia dengan sendirinya. Dan bolehlah pada ketika itu wakil itu mengkahwinkan dia dengan sendirinya. Jika ada tandanya yang menunjukkan atas bahawa qasadnya itu sebab membesarkan walinya. Jika ada tanda yang menunjukkan bahawa qasadnya itu membesarkan walinya. Membesarkan makna menghormati akan walinya. Boleh
si wakil itu mengkahwinkan perempuan yang janda setelah mana diwakilkan oleh wali dengan izin daripada perempuan itu. Dan jika tiada mana ni? Tiada diwakilkan, tiada diizinkan oleh si janda, tiada sah ia kahwinkan sendirinya. Wakil tak boleh kahwinkan. Kalaulah bukan dengan izin daripada perempuan. Maka jika dikata, jangan engkau kahwinkan daku dengan sendiri engkau, jadi fasad izinnya. Kalaulah dia sebut, jangan kamu pandai-pandai nak kahwinkan aku dengan sendiri engkau. Dia kata kepada wakil. Jadi fasad izinnya, jadi rosaklah izinnya, walaupun sebelum itu ada izin. Sebelum tu dia izin. Mari hari nak kahwin, dia kata jangan kamu kahwinkan, aku ikut pandai-pandai kamu. Maknanya sebelum itu dah izin. Maka jawab dia, jadi fasad izinnya, jadi rosak izinnya, jadi terbatal izinnya. Dan jika ditegahkan daripada ia wakil, maka tiada boleh ia wakil. Tak boleh diwakilkan sebab ditegah. Dan jika berkata baginya, kahwin oleh kamu akan daku dan diitlakkan jua, maka harus baginya ia wakilkan dia. Kalaulah dia sebut, perempuan itu sebut, janda itu sebut, kahwinkan oleh kamu akan daku. Kahwinkan oleh kamu akan daku. Dia berkata kepada wali. Dan diitlakkan jua. Dan diitlak makna disebut secara umum. Wakil ke, tak wakil ke, yang penting kahwin oleh kamu akan daku. Di sini sebut, maka harus baginya bagi wali. Ia wakilkan kepada pihak yang lain. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan ni kena perhatian eloklah, baru boleh faham. Masalah berkaitan dengan wali mujbir dan wakil kepada wali. Biasanya wali mujbir akan kahwinkan sendiri anaknya. Kalaulah ada masalah yang tertentu, maka biasanya akan diwakilkan kepada pihak yang lain. Biasanya diwakilkan kepada tuan imam atau diwakilkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi nak wakil tu tengok dululah. Tengok dulu bagaimana keadaan. Kalaulah si anak itu perempuan yang gadis yang belum berkahwin, walaupun tanpa izin, pihak wali mujbir boleh mengkahwinkannya walau tanpa izin. Dan pihak wali juga boleh mewakilkan untuk mengkahwinkannya walau tanpa izin. Yang penting dia wali mujbir. Dia wali bagi perempuan yang belum pernah berkahwin. Perempuan gadis sudi. Adapun perempuan yang telah berkahwin, yang thayyib, yang janda, maka pihak wali mujbir tidak boleh menentukan mengkahwinkannya melainkan dengan izinnya. Dan pihak wali juga tidak boleh mewakilkan kepada pihak yang lain untuk mengkahwinkannya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma beza sikit di sini tadi. Kalaulah perempuan itu menyebut kepada walinya, kahwinkan daku siapa yang engkau kehendak. Siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau sukai, siapa yang engkau pilih sebagai suami aku. Maka pada ketika itu, boleh wali itu mengkahwinkan dia, yakni mengkahwinkan perempuan si gadis itu, walaupun yang bukan kufunya. Walaupun bukan kufunya. Asal mesti kahwin dengan kufu. Kahwin dengan orang yang setaraf dengannya. Itu asalnya. Wali hendaklah mengkahwinkan anak gadisnya itu dengan kufunya, dengan orang yang setaraf dengannya. Jadi apa tujuan? Apa hikmah kahwin dengan yang sepupu dengannya? InsyaAllah keluarga yang akan mempelai yang akan dikahwinkan itu akan hidup dengan bahagia, selesa dan rasa ketenangan. Kalaulah kahwin bukan dengan kufunya, dibimbangi akan berlaku pertelingkahan, perbalahan dengan sebab tidak setaraf dengannya. Jadi Islam jaga lebih awal. Islam bagi garisan lebih awal panduan, kalaulah nak dikahwinkan, mestilah dengan kufunya, dengan yang setaraf dengannya. Contohlah kan, PhD nak kahwin dengan pelajar sekolah Darjah Dam. Agak-agak macam mana keadaan setelah dikahwinkan? Si perempuan tu pengajiannya PhD. Yang lelaki ini sekolah Darjah Dam. Agak-agak bahagia ke tidak?
Kan? Bahagia kan tidak? Gajah dam tu pun tak pernah cerdik pula. Allahu Akbar. Kan? Contoh, ini contohlah. Dah kahwin tengok tak pernah cerdik pula, dah ada jandam. Kalau dah jandam cerdik boleh tahan, tak pernah cerdik pula. Cerita 3 kali baru faham. Kan? Bila bincang apa pun tak faham. Agak-agak jadi apa tu? Kan? Agak-agak suasana keluarga tu jadi aman, damai ke, bahagia ke, jadi perbalahan. Macam saya sebut sebelum ni lah. Kan? Kalau dia redha daripada awal, itu tak ada masalah. Kan? Dia doktor, pensyarah, doktor hospital. Contoh, kahwin dengan pekerja dekat Mary Brown. Ni kahwin sungguh ni. Saya pun tanya lah kan, dah doktor. Kita pun terkejut juga. Asyiknya. Kan? Isteri dia tu doktor. Kita pun tanya, kenal kat mana, jumpa di mana, kan? Kenalan macam mana. Dia kata doktor selalu main Mary Brown, makan. Dia waiter je. Dialah pelayan je. Akhirnya saya suka kahwin. Kan? Ini SPM ni. Kalau doktor tu. Setuju tak? Setuju. Redha tak? Redha. Suka. Okey. Kalau suka. Bayangkan kalau wali mujbir kahwinkan dia tanpa izinnya. Wali mujbir ayah atau kawan kahwinkan dia dengan orang yang biasa-biasa. Padahal dia doktor. Padahal dia orang yang kita panggil terpelajar. Kahwin dengan orang yang lulusan bawahan. Kalau bukan dengan izinnya, bukan dengan redanya, dibimbangi bila kahwin-kahwin. Tengok-tengok dah. Yang ni pun tak faham. Kacau. Kan? Isteri kata, menyesal saya. Mulalah hari pertama sebut menyesal lah. Duduk bulan kedua, rasanya kita tak sehaluan. Duduk setahun, nampak gaya. Kena pergi pejabat agama, minta fasah. Itulah biasanya. Kalau tidak setaraf, isterinya gaji 60,000. Contoh. Kan? Suaminya pekerja bawahan. Kalaulah bukan redanya, bukan izinnya, bukan dengan kufunya, dibimbangi. Kalau boleh terima, alhamdulillah. Kan? Ini contohlah yang saya sebut dulu. Perempuan ni amat cantik. Dikahwinkan dengan lelaki yang nak kata tak handsome tu tidaklah, cuma matanya juling. Dia sungguh ni. Sungguh ni. Buat macam mana ni? Ayah kenal. Kahwin. Walaupun kahwin setahun belum tidur sekali. Walaupun dah kahwin setahun tidur bilik masing-masing. Makan okey, semua okey, tapi kalau tidur bilik sebelah. Dia dah berubat. Kan? Duduk di Kuala Lumpur, pensyarah. Lelaki ni pensyarah. Perempuan ni tak kerja apa, tapi dia cantik. Dia mahatan cantik dia tu lah. Akhirnya dapat anak, kahwin juga lah kan. Akhirnya dapat anak pertama tak juling. Okey. Yang kedua pun tak juling juga. Okey. Anak yang kelima pun tak juling juga. Alhamdulillah. Kan? Berkat doa. Kan? Doa. Hantar buah muktan baca doa. Zaman-zaman dulu lah. Kena hantar pergi. Kan? Hantar buah cepedak baca doa. Kan? Daripada teksi kata saya ni kerja hantar je lah. Dulu kan susah. Kan? Daripada teksi itu sekali dia nak pergi Kuala Lumpur, keluarga sini hantar pergi. Buah lah. Musim buah. Zaman-zaman dulu. Kan? Dia kata saja. Saya ni kira bawa barang yang telah didoakan. Bawa air lah, bawa beras. Semua jampi. Semua telah didoakan. Doakan supaya apa? Jadi muafakat elok. Kahwin elok. Jangan tidur bilik masing-masing. Setahun. Kita tak tidur sekali lagi. Walaupun dah kahwin. Sekarang ni, anak yang pertama pun hebat. Yang kedua pun hebat. Jadi macam-macam kan. Doktor pun ada. Pensyarah pun ada. Lawyer pun ada. Macam-macam. Berkat mana tu? Berkat dengan redha mujbir. Wali mujbir tadi pilih tu dah betul. Pilih tadi bakal suami dah betul. Cumanya ada sikit kekurangan pada fizikal dia. Ada sikit kekurangan pada fizikal dia. Akhirnya dia terimalah redha. Kan? Tengok lahir zuriat-zuriat yang hebat-hebat. Dengan sebab dia terima pilihan walinya yang mujbir. Kalau itu asalnya tak kenal, tak setuju. Jadi dalam masalah sayyib, dalam masalah janda, boleh atau tidak wali mujbir buat keputusan? Jawab dia, mesti dengan izinnya. Mesti dengan izinnya. Barulah wali itu boleh mengkahwinkannya dengan izin dan redanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.